Bab yang keenam, perempuan yang berhaid tidak boleh berpuasa. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri, katanya, pernah Rasulullah SAW keluar pada hari raya Al-Adha atau Al-Fitri ke musalla. Beliau SAW pergi ke hadapan orang-orang perempuan, lalu bersabda, wahai orang-orang perempuan, wahai kalangan perempuan, bersedekahlah kamu, bersedekahlah kerana telah ditunjukkan kepadaku bahawa kamulah penghuni neraka yang paling ramai. Maka bertanyalah mereka, kenapakah wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, kamu suka sangat mengutuk, kamu juga tidak mengenang budi suami. Tidak pernah kulihat orang-orang yang kurang akalnya dan kurang agamanya daripada kamu, tetapi lebih mampu menghilangkan pemikiran lelaki yang bijaksana. Mereka terus bertanya, apakah yang mengurangkan akal dan agama kami, wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, bukankah kesaksian perempuan itu separuh daripada kesaksian lelaki? Mereka menjawab, ya. Sabda Rasulullah SAW, itulah antara tanda kekurangan akalnya. Bukankah apabila perempuan itu berhaid, dia tidak boleh bersembahyang dan berpuasa? Mereka menjawab, ya. Rasulullah SAW bersabda, itulah antara tanda kekurangan agamanya. Bab ketujuh, orang yang berhaid boleh melaksanakan semua ibadat haji kecuali tawaf di Baitillah. Ibrahim An-Nakha'i berkata, tidak mengapa perempuan yang datang haid membaca satu ayat daripada Al-Quran. Ibnu Abbas berpendapat, tidak mengapa orang yang berjunub membaca Al-Quran. Nabi SAW berzikir kepada Allah, yakni mengingati dan menyebut Allah dalam semua keadaannya. Ummu Atiyah berkata, kami diperintahkan agar yang berhaid dari kalangan kami keluar dari rumah untuk bertakbir dan berdoa bersama orang-orang lain, yakni pada hari raya. Ibnu Abbas berkata, Abu Sufyan memberitahu kepadaku bahawa Hiraqlu meminta surat Nabi SAW, lalu membaca surat itu. Tertulis di dalamnya, Bismillahirrahmanirrahim, dan firman Allah, wahai ahli kitab, hingga akhir ayat. Atha meriwayatkan daripada Jabir bahawa Aisyah radhiyallahu anha telah berhaid, namun dia melaksanakan semua sekali ibadat haji selain tawaf di Baitillah, dan beliau tidak bersembahyang. Al-Hakam berkata, aku menyembelih binatang dalam keadaan berjunub. Allah berfirman, dan jangan kamu makan binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Imam Bukhari dengan sanad yang meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, kami keluar bersama Rasulullah SAW, yakni dari Madinah, tiada dengan niat yang lain selain untuk mengerjakan haji. Sesampainya kami di Sarif, aku mendapat kain kotor, yakni datang haid. Rasulullah SAW masuk menemuiku ketika aku sedang menangis. Lalu baginda bertanya, apakah yang menyebabkan engkau menangis? Saya menjawab, alangkah baiknya kalau aku tidak datang mengerjakan haji pada tahun ini. Nabi SAW bertanya, barangkali engkau telah berhaid? Saya berkata, ya. Nabi SAW bersabda, itu adalah sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah kepada anak-anak perempuan Adam. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang mengerjakan haji. Cuma engkau tidak boleh bertawaf di Baitillah selagi engkau belum suci. Kita tengok semula muka surat 246. Ini masih lagi berkenaan dengan perempuan yang berhaid. Semua risalah ni, bab ni berkenaan dengan perempuan yang mari kotor ataupun beristihadah ataupun bernifas.
Babu tarkil haid as-saum. Perempuan yang berhaid tidak boleh berpuasa. Itu terjemahannya. Nah, kalau nak kira dari segi asalnya, terjemahan lafzinya tidak begitu. Bab orang yang berhaid meninggalkan puasa begitu saja. Tetapi maksudnya ialah seperti yang dalam terjemahan itulah. Bukan maksud meninggalkan puasa begitu saja. Tak boleh berpuasa. Tak boleh berpuasa. Apa maksud Imam Bukhari buat tajuk ni? Dia buat tajuk lagu ni apa tujuan dia? Oleh kerana kita nak tahu fiqh dan ijtihad Imam Bukhari, maka tajuk-tajuk dia tu yang kita tekankan dan yang diutamakan, sebab nak tahu pendapat dia. Adapun hadis tu dalam kitab-kitab lain pun ada juga, orang lain pun bahas juga. Yang kita nak tahunya sekarang ni, apabila baca kitab Sahih Bukhari ni, pendapat dia dan ijtihad dia. Apa maksud dia buat tajuk lagu ni? Orang yang berhaid tidak boleh berpuasa. Semaya tak boleh juga. Tak boleh juga. Bahkan dalam hadis dia amari ni pun ada juga sebut semaya. Tu kan bawah sekali tu. Kalau kita tengok terjemahan dia tu, bukankah apabila perempuan itu berhaid dia tidak boleh bersembahyang dan berpuasa? Sembahyang ada sebut dalam hadis tu, tak boleh juga. Bukan puasa saja. Tapi kita sudah biasa dah kan dengan Bukhari ni. Mana sudah lama ikut pengajian ni, faham cara dia. Dalam hadis sebut dua-duanya tak boleh sembahyang. Apa ni tak boleh. Orang mari kota tu sembahyang pun tak boleh, puasa pun tak boleh. Tapi dalam tajuk dia sebut tak boleh puasa. Tak boleh puasa. Seseolahnya sembahyang tu boleh. Tidak, dia pun tidak kata begitu. Tapi apa dia buat tajuk lagu ni? Itulah tajuk Bukhari ni memang payah. Memang payah. Cuba kita tengok, ada nota di situ 242. Sering kali Bukhari rahimahullah di dalam tajuk babnya bertindak menjelaskan apa yang muskil dan apa yang tersirat. Dia tidak nak ayat benda-benda hak biasa ni, zahir-zahir ni dak. Rajin dia buat lagu tu. Dia lebih menekankan kepada hak muskil, hak tersirat. Justru yang jelas itu dapat difahami oleh semua orang. Semua orang boleh faham. Semua orang boleh faham jika anda mengatakan sebabnya perempuan berhaid itu diharamkan bersembahyang ialah kerana ia dalam keadaan tidak suci. Apa sebab orang perempuan yang berhaid itu tak boleh sembahyang? Sebab dia tak suci. Dah tak suci, ambil air sembahyang pun tak jadi suci juga. Mandi pun tidak jadi suci juga. Tak boleh lah. Munasabah lah, tak boleh sembahyang. Moga tidak boleh tidak suci. Sedangkan kesucian adalah syarat utama untuk keharusan bersembahyang. Berbeza dengan puasa, kerana kesucian bukan merupakan syarat untuk sahnya puasa. Suci tidak syarat untuk sah puasa. Di sini timbul kemusykilan, kenapakah perempuan yang berhaid diharamkan berpuasa, padahal telah diketahui bahawa kesucian bukanlah syarat untuk sahnya puasa itu. Apa-apa dah bukan syarat, apa tak boleh juga puasa. Itu kemusykilan. Dengan mengadakan bab ini, Imam Bukhari rahimahullah seolah-olahnya mahu menjelaskan bahawa ini termasuk dalam salah satu ketentuan syarak yang di luar jangkauan pemikiran manusia. Orang panggil dalam istilahnya ghairu ma'qulil makna. Yang ini perkara yang tidak dapat dijangkau oleh akal dan pemikiran manusia. Banyak dalam agama ni hak jenis tu. Hak ni pun termasuk dalam hak tu juga. Kalau nak kira dari segi logiknya, bila tidak syarat suci tu untuk puasa, bolehlah puasa. Tapi apa tak boleh juga.